Hai, apa khabar? Selamat pagi. Jumpa lagi. Dah sarapan ke belum? Sihat semua? Okay, Cikgu harap semua sihat. Jadi untuk hari ini, kita akan sambung balik. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 84. Kita akan masuk unit baru iaitu unit 9. Okay, tajuk unit 9 ni Gurindam Keberanian dan fokusnya adalah nilai berani, keberanian imbuhan, perkataan berimbuhan. Kata dasarnya adalah berani. Okey. Sebelum kita mula, kita kena tahulah apa maksud berani. Berani ada dua maksud. Yang pertama menunjukkan kegagahan ataupun perkasa. Okey. Yang kedua melambangkan perasaan yang tak takut dan tabah menghadapi bahaya. Berani. Berani kerana benar. Tak takut. Kita tahu betul. Okey. Ataupun kalau pergi jalan sorang-sorang tengah malam, berani. Ataupun tegur orang bergaduh, kita tegur, kita berani, kita gagal kat situ lah. Jadi kalau tengok awak punya buku 84 tu, dia ada gurindam. Sebelum kita mula, kita tengok apa maksud gurindam. Gurindam ni adalah sajak yang dia ada dua baris. Setiap tu ada dua baris. Okey. Dan gurindam ni biasanya digunakan untuk memberi nasihat atau teguran ataupun memberi pengajaran. Kalau awak tengok yang baca baris pertama sampai habis tu semuanya bagi nasihat pengajaran. Okey, mari kita tengok. Okey, ni gurindam nukilan oleh Kugan anak lelaki Ravindran. Okey. Jadi kamu boleh Google di YouTube macam mana nak memulakan gurindam ataupun nanti cikgu sendkan dalam WhatsApp YouTube kamu Okey. Jadi kita tengok. Okey, cikgu akan bacakan. Kamu boleh ikut perlahan. Sedia. Jika kamu bersikap berani, hidup masyarakat menjadi harmoni. Jangan takut, jangan gentar, hadapi cabaran dengan pintar. Berikan teguran secara berhemah, hubungan masyarakat menjadi ramah. Apabila kamu memberikan nasihat, kesesuaian tempat patut dilihat. Buat aduan, ikut saluran, langkah betul menjadi panduan. Aduan bertulis secara berhemat, hadapi rintangan dengan cermat. Sikap berani, sikap terpuji, keselamatan semua sentiasa dijanji. Okey, itu lebih kurang contoh. Suara cikgu tak sedap, suara kamu mungkin lagi sedap. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey. Yang pertama sekali ialah jika kamu bersikap berani, hidup masyarakat menjadi harmoni. Maksudnya kalau kita berani kat sini, bagaimana masyarakat boleh jadi harmoni? Maksudnya kita boleh menegur kesalahan orang lain. Bila semua orang yang semua orang yang tak buat salah, maksudnya harmoni dalam masyarakat tu, tak ada perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya kalau orang nak cuba mencuri, kita tegur, kita berani. Jadi kat situ tak ada orang nak mencuri. Jadi taman tempat kita tinggal tu menjadi harmoni. Itu maksudnya yang kat sini. Okey. Yang kedua, jangan takut, jangan gentar, hadapi cabaran dengan pintar. Okey, maksudnya apa-apa pun perkara, kalau kita nak menunjukkan sikap berani kita perlu pintar dalam buat keputusan. Tak boleh, ada juga perkara yang kita buat berani, tak boleh sebarangan beranilah. Contoh, ada nampak orang lemas. Kita tahu kita tak reti berenang tapi kita berani je terjun. Jadi kita tak pintar kat situ. Walaupun kita berani tapi risikonya kita pun sama akan lemas sebab kita tak reti berenang. Macam tu Okey. Kemudian berikan teguran secara berhikmah,
hubungan masyarakat menjadi ramah. Okey, maksudnya kat sini, kalau kita nak tegur seseorang yang buat kesalahan, yang melakukan perkara-perkara yang kita tak diingini, kita kena berhemah. Berhemah tu bijaksana. Bagaimana cara kita tegur? Kita tak boleh tegur secara menggunakan bahasa-bahasa yang tak elok ataupun menjatuhkan maruah dia. Jadi, bila kita tegur dengan baik, orang boleh menerima kita. Menerima teguran kita. Jadi, bila orang semua menerima teguran kita, tak adalah rasa macam tak sukalah dia ni sebab dia selalu kalau tegur cakap kasar-kasar. Macam itulah kan. Okay, jadi kita, bila orang tegur, kita boleh terima dan kita boleh berubah. Okay. Seterusnya, apabila kamu memberikan nasihat, kesesuaian tempat patut dilihat. Okey, kalau kita yang dekat sini bermaksud, kalau kita nak beri nasihat kepada seseorang, kita kena tengok situasi. Jangan bagi nasihat melulu. Maksudnya kat sini, awak tak kisah tempat kat mana, nak bagi nasihat je. Padahalnya mungkin kawasan tu, tempat tu ramai orang, nanti orang lain dengar. Nanti dia akan rasa dia malu. Okey. Contoh kalau awak nampak seseorang tu sedang melakukan kesalahan, kawan kamu ambil barang kawan kamu yang lain. Jadi kamu tak boleh. Kalau eloknya jangan pergi dekat-dekat ramai-ramai tu terus nasihat dia, oh jangan mencuri. Nanti orang lain dengar dan orang lain tahu dia pun mencuri, nanti dia akan rasa rendah diri. Eloknya kamu dah tengok dia tengah mengambil barang, biarkan dulu sampai satu masa mungkin kamu dengan dia tak ada, orang lain tak ada, kamu berdua saja, kamu pun tegur tadi. Contoh tadi saya nampak kamu ambil pensel si Ahmad, jadi tak elok lah macam tu. Okey, macam itulah contohnya nasihat mengikut kesesuaian tempat. Kemudian buat aduan ikut saluran, langkah betul menjadi panduan. Okey, apa-apa perkara yang kita nak buat, contohnya aduan lah kepada pihak-pihak tertentu, ikut saluran yang betul. Okey, contoh. Okey, contoh awak, tempat tinggal kita ni ada orang suka buang sampah. Adalah tempat penduduk tempat kita suka buang sampah, kita pun ambil gambar dia, masuk kat media sosial, tunjuk inilah penduduk taman saya yang suka membuang sampah. Jadi nanti benda tu jadi viral. Bila viral akan memalukan orang tu. Mungkin memang dia salah, tapi cara kita pun salah sebab kita tak ikut saluran. Sepatutnya kita mungkin boleh bagi laporan kepada ketua taman, ketua penduduk kat kawasan tersebut, ataupun kepada majlis perbandaran secara betul. Okay, betul. Jangan buat macam tu lah. Okay. Kita tengok yang seterusnya, aduan bertulis secara berhemat hadapi rintangan dengan cermat. Okey, tadi masuk lagi bab aduan. Bertulis secara berhemat tu maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang elok dan sesuai. Jangan guna bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang tak elok. Okey. Supaya benda tu, kadang-kadang kalau kita menggunakan bahasa yang tak elok, perkara yang sepatutnya boleh selesai dengan mudah jadi susah. Jadi orang marah, bukan marah sebab kita tegur, tapi kita menggunakan bahasa yang tidak betul. Okey. Faham ya setakat ni? Okey. Kemudian sikap berani, sikap terpuji, keselamatan semua sentiasa dipuji. Okey, salah satu perkara yang nilai yang baik adalah sikap berani. Okey, bila kita berani, maksudnya keselamatan semua sentiasa dipuji. Dekat sini maksudnya bila ramai orang berani buat aduan perkara yang tak betul, berani menegur, okey, jadi kawasan kita tu akan rasa selamat sebab tak ada orang yang berani berbuat perkara yang tak elok. Jadi itu pentingnya sikap berani. Okey, setakat ni awak faham kan? Faham kan? Okey, jadi untuk rujukan, kamu boleh tengok pada muka surat 84 tu yang kat bawah selepas saja teks ni tadi. Dia kata, senaraikan contoh amalan berani dalam hidup bermasyarakat berdasarkan gurindam tadi. Senaraikan contoh amalan berani dalam hidup masyarakat. Okey, contoh tadi amalan berani kita tegur kan.
kita menegur. Kemudian amalan seterusnya buat aduan ikut saluran. Kemudian guna bahasa yang betul, tegur ikut kesesuaian tempat. Okey. Kemudian nyatakan kepentingan amalan berani dalam hidup bermasyarakat. Kenapa kita perlu berani? Sebab untuk menjadikan masyarakat itu harmoni, aman, damai. Tak ada orang yang berbuat perkara yang tak baik sebab ramai orang berani menegur dia. Jadi sekarang kadang-kadang berlaku di kawasan kejiranan kita, kenapa banyak perkara yang tak elok sebab tak ada orang tegur. Semua orang tengok je tapi tak tegur. Ya. Jadi kalau nak tegur kita perlu berani dan perlu mengikut saluran yang betul. Okey. Ya. Jadi untuk minggu ni cikgu akan buat cikgu akan nilai kamu secara lisan. Maksudnya kamu kena rakam suara kamu. Okey. Dan forwardkan dalam WhatsApp cikgu. Apa yang kamu perlu rakam adalah kamu perlu bergurindam. Okey, gurindam yang tadi tak perlu sampai habis. Kalau kamu rajin boleh buat sampai habis. Tapi kalau kamu tak rajin, tak berapa nak berani lagi, kamu boleh buat dalam 6 baris. Ya. 2 tu. Okey. Jadi itu saja kamu punya latihan. Nanti macam biasa cikgu akan bagi link untuk kamu praktis bagaimana melodi gurindam. Okey, jadi cikgu harap kamu hantar ni sebab cikgu akan bagi markah PBD ya. Setakat ni markah yang paling bagus Devon dan Tarini lah. Okey. Sementara Kala dengan Sanjana jarang masuk kelas. Okey, jadi cikgu harap lepas ni berubah sebab cikgu akan bagi markah PBD untuk kamu semua ya. Jadi itu saja untuk minggu ni. Apa-apa nanti kita jumpa dalam grup WhatsApp kita. Jumpa lagi pada minggu depan. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.